Hai pelajar, untuk kali ini cikgu akan terangkan tentang tajuk moral tingkatan 2 iaitu berkenaan dengan unit 11, adab di tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Pada tajuk ini kita akan belajar tentang apakah tempat-tempat awam yang ada di sekitar kita, dan kita akan tahu tentang cara bagaimana nak beradab di tempat-tempat awam, dan kita akan tahu apakah kepentingan tempat-tempat awam ni kita perlu jaga kita punya adab dan sopan, dan apakah amalan beradab dan sikap-sikap yang tidak beradab di tempat awam. Dan kita akan kenal pasti apakah perasaan jika kita amalkan beradab di tempat-tempat awam berdasarkan situasi-situasi, dan lain sekali kita amalkan sikap beradab di tempat-tempat awam. Kita akan lihat seterusnya apakah cadangan nilai. Pada tajuk ini cadangan nilainya adalah nilai hemah tinggi, nilai kesederhanaan, nilai harga diri, nilai rasional dan juga nilai kebebasan. Next, kita akan tengok pada muka surat seterusnya iaitu tempat awam. Apakah dia tempat-tempat awam? Tempat awam merupakan tempat umum yang di mana terdapat ramai orang berkumpul untuk melakukan aktiviti. Dalam tempat awam kita ada prasarana. Prasarana ataupun kita sebut sebagai kemudahan di tempat awam. Ini biasanya dijaga oleh pihak kerajaan ataupun swasta untuk kegunaan kita bersama. Antara tempat-tempat awam yang ada di Malaysia, kita lihat kat sini, kita ada hospital. Semua orang akan guna hospital. Kita ada stesen kereta api, kita ada perpustakaan. Seterusnya kita ada pusat transformasi luar bandar ataupun kita sebut sebagai RTC. Kita ada juga tempat menunggu bas ataupun kita sebut sebagai bus station, bus stop. Depan sekolah kita pun juga ada tempat perhentian bas. Tempat-tempat itu perlulah kita jaga dengan baik. Next, kita ada kawasan rekreasi, contohnya macam tasik, macam sungai, macam laut, tepi pantai. Ini semua adalah kawasan pelancongan dan kawasan rekreasi. Kita juga ada pasar awam di mana ramai orang guna pasar awam. Kita akan pergi dekat pasar awam untuk melihat barang-barang yang perlu kita gunakan untuk kita beli, dan yang penting kita juga ada kawasan lapangan terbang. Sebenarnya banyak tempat-tempat awam yang ada dekat Malaysia ni. Contohnya kawasan R&R, tempat rehat dekat highway tu, itu juga dikenali sebagai tempat awam. Taman permainan juga dianggap sebagai tempat awam. Hati-hati, tempat-tempat awam ni kita kena jaga. Pelajar boleh scan QR code untuk lihat apakah cara-cara untuk menjaga kebersihan tempat-tempat awam. Next, perlakuan beradab di tempat awam. Apa maksudnya beradab? Beradab sopan, menjaga tingkah laku yang baik. Kita kena jaga kita punya kesopanan, kita kena jaga kita punya tingkah laku, kita kena jaga kita punya perangai. Perlakuan yang tidak beradab, perlakuan yang tidak sopan, kita perlu elakkan. Antara perlakuan-perlakuan yang tidak sopan ni seperti membuang sampah merata-rata, memakai pakaian yang tidak sopan. Contohnya kita pergi melawat kematian, kita pergi tengok orang meninggal tapi kita pakai pakaian yang tidak sopan seperti pakai seksi. Antara lain adalah tidak menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik. Contoh kita ada public phone. Dulu ada public phone, sekarang ni sebab ramai orang suka membuat vandalism sampai rosak public phone, maka kita tak nampak lagi, dah susah nak jumpa public phone pada zaman kini.
Okey, sebab tidak dijaga dengan baik. Next, perlakuan yang tidak beradab ini akan mencemarkan tempat awam sebab kita akan nampak orang conteng-conteng, orang rosakkan barang. Jadi, siapa-siapa yang berada dekat kawasan itu akan berasa tidak selesa kerana barang-barang itu tidak dijaga dengan baik dan tidak dijaga dengan kemas. Next, perlakuan beradab di tempat awam. So kita tengok, okey, kita kena kenal pastilah. Ini adalah memakai pakaian yang sesuai. Kita berada dekat perpustakaan, kita akan pakai pakaian sesuai. Okey, satu lagi, kawasan sekolah juga adalah tempat awam. So bangunan-bangunan kerajaan merupakan tempat awam, kena berpakaian pakaian yang sesuai. Tidak boleh memakai selipar, kena pakai kasut. Okey. Kalau ibu bapa datang ke sekolah, tak boleh berpakaian seksi, okey, tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh pakai skirt pendek, tak boleh pakai baju seksi. Kena pakai pakaian yang sopan. Okey, pakai t-shirt yang elok dan kemas. So itu adalah syarat untuk masuk ke kawasan tempat awam. So kita kena jaga, kita kena hormat. Okey, so pelajar-pelajar, kalau mungkin ibu ayah kamu biasa pergi ke kedai pakai seluar pendek, okey, tetapi untuk tempat-tempat awam, kerajaan, kenalah berpakaian yang bersesuaian. So make sure inform dekat ibu bapa, pakai pakaian yang bersesuaian sebelum masuk ke kawasan sekolah. Okey, next kita ada contoh gambar di dalam tempat bas, tempat kereta api, okey. Kenalah berkelakuan sopan di tempat awam. So jangan buat perkara-perkara yang tidak elok. Okey. Ada yang mencuri lah, ada yang meraba-raba orang, okey. Tak baik. So perkara-perkara yang tidak elok ni janganlah kita lakukan. So next kita ada membuang sampah ke dalam tong sampah. So kalau kita beli makanan dekat mana-mana, kita duduk di dalam kereta, kita makan, jangan buang sampah terus keluar daripada tingkap kereta. Jangan campak-campak macam tu saja. Tak baik. Kita akan mengganggu keindahan alam sekitar. So pastikan simpan sampah tersebut, carilah tong sampah dan buang di tempat yang sepatutnya. Okey, kita ada seterusnya, menggunakan kemudahan awam dengan baik. Contoh pada gambar ini adalah gambar taman permainan. Pastikan taman permainan ini dijaga dengan baik. So janganlah rosakkan, janganlah pergi buang sampah dekat kawasan situ. Okey, tumpahkan air dekat situ. Jadi orang lain nak guna dah tak boleh guna sebab kotor. Okey, so saya harap pelajar faham. Ingat, tahu tak apa itu? Hedonistik. Okey, hedonistik ni adalah perlakuan yang tidak beradab di mana barang-barang penting di dalam kawasan kemudahan awam ini dirosakkan. So hedonistik ni adalah perlakuan seperti vandalism. Okey, perlakuan seperti vandalism kerana dia akan merosakkan barang-barang di tempat awam dan orang lain tak boleh guna. So perlakuan hedonistik ni adalah perlakuan yang tidak beradab yang orang tak suka. Okey, tingkah laku ni akan menyebabkan perkara negatif di tempat awam dan mengganggu orang ramai. Okey, jadi automatik tempat itu orang dah tak nak buat lagi, orang tak nak guna lagi. So ingat, hedonisme adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan hidup. Dia tidak menjaga dengan baik. Dia menyebabkan dia fikir, oh saya nak pakai seorang, saya akan rosakkan dan sebagainya. So tak boleh. Okey, dia mesti mengamalkan gaya hidup yang sihat bersama-sama supaya orang lain juga dapat rasa bersama kemudahan awam yang ada di Malaysia. Okay, next kita tengok, kita mesti menjaga adab ketika berada di tempat awam. Okay, kerana ia akan mencerminkan akhlak dan juga sikap kita. Jadi kita perlu mematuhi peraturan yang ada pada papan tanda. Okay, kalau kita lihat kat mana-mana tempat ni, kadang-kadang kita pergi tasik ke apa ke, ada papan tanda dilarang membuang sampah, dilarang membuat bising dan sebagainya. So kita kena lihat lah. Okay, so contoh dekat sini dia kata apa?
tidak berkelakuan tidak sopan adalah dilarang. Okey, bercucuk tanam adalah dilarang. Maksudnya janganlah dah ada taman dekat situ untuk kegunaan kita, pergi tanam pula sayur kat situ. Okey, tak boleh. Lepas tu jangan merosakkan tanaman. Contohnya dekat taman tu biasanya dah tanam bunga cantik-cantik tapi kita rosak-rosakkan. So perkara-perkara ini adalah dilarang. Okey, next. Kawasan itu tak boleh bawa basikal. Kawasan itu tak boleh bawa anjing. Kenapa? Okey, mungkin kawasan itu tempat orang berjalan. So bila awak bawa basikal, awak akan mengganggu orang lain dan mungkin akan menyebabkan kemalangan. So manakala anjing ke haiwan ke dia kata dilarang, mungkin sebab kita ada pengguna Islam. So bila kita ada anjing, mungkin anjing akan berak, kencing dan mata-mata dan juga akan mengganggu pencemaran alam. So perkara-perkara ini yang dilarang, jangan ikut, jangan buat. Okey, jangan merosakkan kemudahan awam. So perkara ini adalah dilarang. Maknanya jangan rosak-rosakkan barang-barang yang ada dalam kawasan tersebut. Okey, membuang sampah merata-rata adalah juga tidak dibenarkan. Carilah tong sampah yang sesuai untuk kita buang. So kat sini adalah syarat-syarat pengingatan dia. Macam ni dia kata, pemain ini adalah terhad kepada pengguna berumur 18 tahun ke atas saja. Kenapa? Sebab mungkin ada permainan yang berbahaya yang tak boleh orang lain guna. So kita kena tahulah. Okey, segala risiko adalah tanggungjawab pengguna itu sendiri. Majlis tidak akan bertanggungjawab sebarang kemalangan sebab degil, tak nak dengar arahan, tak nak ikut peraturan yang ada pada gambar ini. Okey, bila ada kemalangan dan sebagainya kerana kita tidak mendengar kata, maka pihak majlis tidak akan bertanggungjawab. Okey, so kita kena faham keadaan ini. Okey, next. Kenapa penting nak beradab? Kenapa penting kena beradab di tempat awam? Okey, yang pertama, kita akan menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Kalau kita rosakkan barang, banyak nak kena repair, banyak nak kena baiki. Okey, kemudahan awam ini juga boleh diguna dalam jangka masa yang lama sebab tak rosak, maka ramai orang boleh guna dalam masa yang lama. Okey, kemudahan ni akan lebih selesa dan selamat untuk digunakan. Ia akan meningkatkan imej negara sebab kita akan nampak cantik, alam kita akan bersih. Okey, dan kita akan dapat melatih diri untuk berdisiplin dan mematuhi peraturan. So, di sini adalah contoh-contoh perlakuan beradab di tempat awam. Okay, yang pertama, gunakan harta awam dengan baik. Yang kedua, menggunakan tong sampah yang telah disediakan. Yang ketiga, menjaga adab dan kelakuan di tempat awam. Yang keempat, menggunakan air di tandas mengikut keperluan. So, jangan membazir air. Yang kelima, memberi laluan kepada orang ramai. So, kalau orang lain nak lalu dan sebagainya, jangan buat gangguan sehingga orang lain tak boleh nak berada di kawasan itu. Okey. Manakala perlakuan yang tidak beradab di tempat awam, seperti apa? Okey, merosakkan harta benda awam. Vandalism, kita pecahkan telefon, kita merosakkan permainan dekat taman permainan. Okey. Yang kedua, membuang sampah merata-rata. Tak pergi cari tong sampah, awak buang saja kat sana sini. Okey, nampak dah tak cantik, kotor. Yang ketiga, pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batasan. Ada yang cium-cium lah, ada yang peluk-peluk lah. Okey, itu jangan buat di tempat awam. Okay, yang keempat, membiarkan paip air tidak ditutup selepas digunakan. So, kita membuang air, membazir. Okay, yang kelima, menghalang orang lain. Okay, perkara ini adalah perkara yang tidak beradab di tempat awam. Janganlah kita buat. Jadi kesimpulannya, okey, amalan beradab di tempat awam merupakan aspek yang amat penting untuk menjamin kelestarian dan keharmonian masyarakat. So, kita kena amalkan sikap beradab di tempat awam. Okey, kerana apa? Sebab ini adalah untuk kebaikan semua masyarakat. So, kamu boleh tengok, go through buku teks, baca satu persatu dan kamu akan faham sendiri. So, di sini tempat awam kita perlu jaga kerana ia akan mencerminkan peribadi diri kita. Orang tengok kita buang
sampah, kita tak jaga kebersihan, kita tak melakukan sikap amalan beradab di tempat awam, so orang akan nampak kita adalah orang yang perangainya negatif, perangainya tak elok. Okay? So yang penting kita kena amalkan perkara yang baik-baik, menjaga kemudahan awam, sikap beradab di tempat awam, dan di sini kita akan tahu bahawa kita akan dapat mengamalkan nilai berhemah tinggi, nilai kesederhanaan, nilai harga diri dan nilai rasional. Okey, jadi pelajar, fahamkan tajuk ini. Ingat, tempat awam perlulah kita jaga kerana banyak kemudahan-kemudahan dapat digunakan bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat. So itu saja dari saya. Bye-bye.